Relax bro. Alright, next. Kita nak bincang juga pasal Fixed Term Parliament Act. Kejap. Ini yang terbaru. Okay, fresh lagi tadi, baru kita tengok yang Mak Berhormat Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi telah mengumumkan telah cukup SD. Alamak. tak habis lagi. Kita baru nak bincang pasal fixed term parliament. Iaitu cadangan supaya diwujudkan akta mengekalkan kerajaan satu term oleh Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kita baru nak bincang bab tu ni, tiba-tiba kita tengok dapat lagi berita dalam dinukilkan oleh akhbar Sinar Harian Sinar Harian online. So dia kata telah cukup SD untuk menjatuhkan kerajaan. La ilaha illallah. Kenyataan pun dah bersifat jahat. Ini saya rasa, Dok, bila Datuk Seri Zahid Hamidi mengeluarkan kenyataan untuk buat Fixed Term Parliament Act ni, saya faham rasional kenapa dia nak buat. Ianya adalah disebabkan oleh ketidakstabilan politik yang kita dah rasa pada tahun 2020, daripada tahun 2018 sampailah ni yang kita struggle nak restore balik kita punya stability dalam politik. Cumanya itulah, saya pun kurang bersetuju lah, Dok. Saya kurang bersetuju lah. Apa pendapat, Dok? Dia pandai tanya kita. Tanya dulu. kita boleh debat. Dia tanya kita dulu. Kita sama macam jawapan tadi. Tadi rasa bincang lain. Tak, basically kita tengok tujuan dan matlamat ataupun objektif. Saya rasa Timbalan Perdana Menteri very objektif. Objektifnya adalah untuk kestabilan. So saya senyum je, Dok. Itu make it clear. Itu make it clear lah. Sebab kita tengok kesan-kesan kepada negara-negara yang tak stabil akibat daripada situasi politik yang macam ni. Okay, contoh macam UK. Kita baru sembang tadi, bertukar sampai 3 Perdana Menteri dalam satu term. Sama macam kita. Dah happen macam kita pun dah berlaku. Okay. Namun kalau di UK, topik adalah normal. Semangat demokrasi. Itu semangat demokrasi. Okay, normal. Saya berpendapat bahawasanya pelaksanaan sepatutnya kita fokus kepada pemerkasaan akta anti-hopping law ni. Akta lompat mati. Fokuskan, strengthen yang tu. Dekat mana loophole yang ada? Sekarang ni ada satu loophole. Okay, loophole-nya apa? Adalah loophole-nya ahli-ahli parlimen berhak memberikan sokongan. Okay, dia tak sebut ahli-ahli parti, dia sebut ahli-ahli parlimen dalam parlimen. Okay, so itu loophole-nya. Walaupun ada kawan-kawan bagi jawapan macam-macam, tapi still dilihat ada loophole. Saya tengok adalah biasalah macam kita katakan macam tafsir Quran lah. Okay, ayat Quran very clear cut. Okay, tapi tafsirannya macam ni, laluannya kawan ni tafsir macam ni, kawan ni tafsir macam ni, senario macam ni, keadaan macam ni. Okay, tu ayat Quran yang paling agung, yang paling mulia sekali bagi kita umat Islam. Kalau setakat kadar-kadar manusia, setakat akta, setakat RUU, tentunya pelbagai tafsir boleh dibuat. Cuba saya nak bagi tahu kat sini, pada saya pula masih lagi ada loophole kat situ. Jadi loophole itu pada saya, kalau kita nak fokus kepada kestabilan kerajaan, kita boleh fokus perbaiki kat situ. Daripada kita nak create satu undang-undang dan peruntukan yang lain. Betul. So itu pandangan. Tanpa mengenepikan dan menafikan rasionalnya adalah untuk kestabilan politik. Sebab kita penat ni, terbaru tadi ni, Dok, bila doktor dah jadi doktor. InsyaAllah. Amin. Bila kita sembang pasal langkah yang Datuk Seri Sanusi sebut cukup SD dah, ada timbul pula langkah Seremban pula. Langkah Seremban. Ini dah macam-macam langkah kita ni. Kita nak buat langkah relax bro. Langkah relax bro. Saya macam ni, Dok. Saya sependapat. Patutnya itu tak sependapat, tapi saya sependapat dengan Dok. Sebab apa? Dia macam inilah. Kita nak mengakui, kita kena mengakui ada instability dalam politik, Dok. Yang tu kita kena mengaku. Tapi instability dalam politik ni berlaku sebab apa? Sebab banyak maneuvering yang kita sendiri pun tak boleh nak kontrol. Jadi menguruskan politik ni bukan mudah.
Menguruskan politik ni bukan mudah, bila mana ada banyak ketidakpuashatian dalam politik yang akan menyebabkan mereka tag team sana, tag team sini, gang up sana, gang up sini. Sebab ada banyak ketidakpuashatian. Sebab tu saya pernah cakap dalam episod lepas, saya tanya, ahli politik ni nak jadi ahli parlimen dengan ahli Dewan Undangan Negeri ni sebab apa? Soalan ni, Clear cut. kan, you jawab sendirilah. It's clear cut. Is it because you nak serve rakyat ataupun you nak serve diri sendiri? Kalau you nak serve rakyat, apa saja yang you nak buat, you akan fikir rakyat dulu. Termasuk langkah Dubai. Saya pernah cakap, you boleh buat langkah Dubai. You boleh tukar kerajaan. Tak ada orang kata you tak boleh sebab undang-undang membenarkan. Perlembagaan membenarkan. Prinsip demokrasi membenarkan. Tapi at what cost? At what cost? Sebab kami rakyat dan juga negara yang akan rugi. Itu nombor satu. Nombor dua, you nak buat akta Fixed Term Parliament Act ni short term. Sebab apa? You tengah duduk dalam kuasa. Besok you tak ada kuasa? Ya. Tak ke you pening? Tiba-tiba you cakap, oh tak boleh buat fixed term. Tapi you yang propose. Bila you cukup numbers untuk bentuk kerajaan, you nak buat apa? You nak diam? I doubt it. Ya. Sebab apa? Macam saya kata tadi lah, you masuk politik untuk jadi ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri untuk apa? Akhirnya, nanti you juga yang gigit jari. Itu nombor 2. Nombor 3. Akta anti lompat parti yang sebelum-sebelum ni pun saya cakap, saya pun tidak setuju dengan akta anti lompat parti. Sebab apa? Macam saya kata sebelum-sebelum ni, Dok. Dah lah banyak loophole yang Datuk Seri Azalina, Ketua Penerangan UMNO Malaysia, mohon Datuk Seri sebagai menteri bertanggungjawab, review lah akta anti lompat parti ni. Tolonglah Datuk Seri. Sebab apa? Terlalu banyak senario-senario yang sepatutnya di-cover oleh akta ni, tak cover. Jadi, bila akta ni tak cover semua possible senario, datang lagi satu akta ni, berapa banyak akta kita nak ada untuk menguruskan politik negara? Jadi, akta ni, tolonglah review Datuk Seri, kita mohon. Cumanya, macam saya kata, saya tak setuju dengan akta anti lompat parti ni sebab apa? Akhirnya kita Macam mana kena... tadi kita setuju? Tak. Dia dah buat. Dah buat. Dah Buat. Tapi saya tak boleh buat apa. Tapi saya tak setuju pada mulanya. Okey. Boleh check dalam Statement. episod sebelum ni. Okey. Sebab apa? Macam saya kata, macam kita bincang tadi, Dok. Ahli politik ni, dia tidak bangun pagi, tiba-tiba dia kata, sebenarnya prinsip politik saya sealiran dan seiring dengan Perdana Menteri. Tak. Mustahil. Dia akan ada dia punya. Maksudnya dia bangun pagi dapat message, kalau kau sokong aku atau kalau kau tak sokong aku, sekian. Tak kisahlah siapa hantar. Tak kisahlah siapa hantar. Bermaksud ada dua elemen. Satu elemen corruption yang jatuh bawah SPRM, satu elemen jenayah. Bila mana dia diugut yang jatuh bawah penal code. Jadi you empower SPRM dengan PDRM ni supaya boleh cover hal-hal yang berkaitan dengan politik. Kalau artikel SPRM boleh expand untuk cover juga political bribery, kita tak perlu pun akta anti lompat parti, Dok. Kita tak perlu pun akta RUU Fixed Term Parliament Act ni. Sebab apa? Dah cover bawah SPRM dan polis dengan syarat. Syarat dia, jangan letak SPRM bawah eksekutif. Jangan letak SPRM bawah eksekutif. Letak paling sesuai di bawah parlimen. Report kepada parlimen. Pelantikan ketua pengarah SPRM pun diletak di bawah tanggungjawab parlimen. Bukankah ini yang dicadangkan oleh dimasukkan di dalam buku jingga tu kan? Betul. Tapi tak buat pun. Cerita sedap. Buat tak boleh. Ini masalahnya. Kalau tak nak letak bawah parlimen, kita tak bawah Council of Rulers. Bawah Majlis Raja-Raja. Bezakan bawah agung ke bawah Majlis Raja-Raja? Bawah. Okey, saya tahu saya ada satu pernyataan yang menyatakan bahawa letak SPRM bawah yang di-Pertuan Agong. Saya bukan tak setuju, tapi saya risau akan ada banyak serangan-serangan kepada yang di-Pertuan Agong. Saya cadangkan menjunjung kasih tuanku, kalau boleh letak di bawah Majlis Raja-Raja supaya nampak lebih molek lah, nampak lebih kemas. Dari segi posisi SPRM untuk menjalankan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan. So, sama ada pada parlimen, pada GIL, sama ada pada di bawah parlimen, ataupun satu lagi di bawah Council of Rulers, Majlis Raja-Raja. So ini yang satu lagi yang saya, tapi akan ada orang kata dah. Ini contoh saja kan. Orang kata kan. Dah kalau you jadi menteri, Perdana Menteri nanti, itu adakah you nak letak di bawah? Okey, kalau saya jadi Perdana Menteri,
Saya punya conscious clear. Macam mana? Saya nak berkhidmat untuk rakyat. Cik. Cik. Tapi macam tu lah. Langkah baru dia akhirnya dia kena ada clear conscious. Sebab tu soalan saya tu tak ada orang jawab lagi. Kenapa you ni bergila-gila nak jadi ahli politik, nak jadi ahli parlimen, nak jadi ahli Dewan Undangan Negeri untuk apa? Kalau you fikir untuk rakyat, then you macam tu lah. You berkhidmat untuk rakyat lah. So siapa pun jadi Perdana Menteri, akhirnya kalau cadangan atau polisi yang diperkenalkan oleh kerajaan terdahulu tu bagus, yang you kekalkan. Dan kita sentiasa ni dok, bagi saya lah dok, dia classic problem. Government come in, polisi tukar. Government baru masuk, polisi tukar. Zaman BM pun sama dok. Tukar menteri je pun. Parti yang sama, polisi tukar. Macam logo, mana investor, tukar macam mana logo, investor nak tukar. percaya kat kita? Tukar Kalau- apa dia panggil letterhead. Tukar letterhead. Kalau dulu zaman Barisan Nasional jadi kerajaan, tukar menteri, tukar portfolio pun bertukar-tukar polisi. Ini kan pula bila bertukar kerajaan yang bertukar daripada parti lain ke satu parti lagi investor pening. Jadi dalam keadaan hari 2-3 hari ni bursa kita pun teruk. ini- Investor cabut keluar. sebab inilah speculation ni. Jadi apa yang kita harapkan kestabilan politik, kalau kita semua ahli-ahli politik betul-betul memikirkan soal kepentingan rakyat, okey, kepentingan masyarakat, saya rasa elok kita reconcile balik lah. Duduk balik-balik elok-elok, fokus masing-masing fokus kepada buat kerja masing-masing. Pembangkang fokus kepada menjadi pembangkang yang berkualiti di dalam parlimen. Kita tak nak, Nabi pun bagi amaran kepada kita. Okey, man yastar'ihi Allahu ra'iyatan yawma yamut wa huwa ghashun 'ala ra'iyatihi lam yarih ra'ihatal jannah. Sesiapa yang diberikan mandat ataupun amanah untuk mengurus urusan rakyatnya dan di hari dia mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya. Sebab dan dia tidak akan mendapat bau dan arwah syurga. Message ini very, very clear cut. Okay? Kita tak mau hukum hati-hati manusia. Tak mau kata kau ni tipu, kita tak mau. Tapi ini nasihat untuk umum. Kita nak buat ni betul-betul untuk rakyat ke? Nak buat kita nak jatuhkan lagi kerajaan ni untuk rakyat ke? Satu. Ataupun kita nak pertahankan kerajaan ni untuk rakyat ke? Both side fikirkan benda Kena ni. fikir. Kalau masing-masing ikhlas, kalau kita fikir betul-betul ikhlas nak buat benda ni betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Islam dan kerana rakyat, both side tolong ikhlaskan diri. Sebab ikhlas ni kita tak boleh hukum. Susah. Saya tak mau nak hukum orang ni. Kita pun tak tahu sejauh Kita mana. pun tak tahu sejauh mana siapa-siapa ikhlas. Tapi yang jadi kerajaan ikhlaskanlah diri, yang membangkang ni pun ikhlaskan diri. Fikir keutamaan kita, mandat yang kita diberikan. Siapa beri mandat kepada kita? Allah takdirkan rakyat ni beri mandat kepada kita. Buatlah kerja. Saya juga ada satu benda ni, kalau saya salah dok, saya kena minta dok untuk betulkan saya lah dan tegur saya lah. Ini mungkin saya nak mohon jugalah Datuk Seri Presiden UMNO kita ni. Saya sayang parti, saya sayang institusi presiden, saya hormat sehormat-hormatnya presiden parti ni. Tapi cadangan-cadangan begini ni dangerous. Sebab akhirnya dia akan bunuh UMNO secara perlahan-lahan. Saya tak silap saya ingat lagi undi 18. Bila undi 18, kita sokong betul. Sebab kita duduk dalam kedudukan yang Dan saya ada dalam salah seorang dalam yang menyokong dalam satu kita MKT. Kita buat benda ni betul-betul. Kita buat undi 18 ni walaupun kita dah tahu kata kita akan kena ni. Kita akan kena, tetapi kita buat betul-betul. Sebab antaranya kita nak buktikan bahawasanya kita betul-betul nak kepada transformasi. Nak kepada perubahan yang berlaku. Nak kepada pandangan-pandangan dan sokongan-sokongan anak-anak muda. Walaupun saya beritahu, saya antara yang tak setuju. Bukan tak setuju kerana kita nak merendahkan keupayaan pengundi muda. Tetapi saya melihat perspektif yang lain. Perspektif apa? Perspektif kebertanggungjawaban. Okay? Orang nak mengundi ni orang yang dia participate dalam community. Betul. Dia participate dalam environment, which is dia dapat rasa kesusahan, exposure tu dia tak ada dapat lagi. rasa kepayahan, dia nak kena kerja, dia nak kena cari duit, dia nak kena belajar, dia nak kena bayar hutang loan PTPTN dia. Okay, lain dengan orang yang dia duduk kat rumah, dia main TikTok dia, kemudian ni duit ni top up habis mak, nak beli ni, nak tambah duit top up habis. Lain. Okay, mak bagi hang tapi ambil tu dalam buah yang hang pergi beli RM10. Dia ambil duit tu dia pergi beli. Itu lain. Besok mengundi. Saya tak kata mereka tak ada keupayaan, tetapi bila kebertanggungjawaban tu tak ada. Tak, orang kata tak berada dalam diri. Dia tak hit the real life. Dia tak hit the real life. Dia tak ada hit the real life. Saya tak kata dia salah, tak.
Bukan salah dia. Tetapi kehidupan dia itu dia tak expose dengan apa yang realiti yang berlaku di luar. Itu yang saya Sebab bimbang. tu bila kita buat kajian ni sikit contohnya di Perlis. Ni saya kena cerita. Di Perlis kita buat kajian sikit. Bila kita check, kita buat kajian secara rambang, secara rawak. Kita tanya, interview. Budak-budak yang masa tu nak ambil SPM. Kita tanya, kita buat interview sikit secara rawak. Banyak juga kita punya jumlah. Hampir 300 orang kita tanya. Ada jawapan-jawapan, ada jawapan yang rasional, ada jawapan yang mengejutkan saya. Contoh, siapa Menteri Besar Perlis? Tak kenal. Masa tu Datuk Seri Azlan Man. Okay? Dia boleh jawab Datuk Seri Syahidan Kasim. Allah. Tak apa. Saya bukan nak cerita nak ni, bukan nak membandingkan, tak. Walaupun bukan semua jawapan macam tu, tapi ada yang macam tu. Datuk Seri Syahidan Kasim ni dia tak jadi Menteri Besar sejak 2008. Lama dah tu. Lama dah. Kalau kira dengan umur dia, maknanya dia masa tu mungkin baru berapa tahun, 3-4 tahun baru. Sekarang dia dah 17 tahun. Dia masih ingat Datuk Seri Syahidan Kasim Menteri Besar. Saya ingat hari ni boleh ingat macam tu. So jadi apatah lagi kalau bab tanya berapa DUN, berapa parlimen, berapa Apa tanggungjawab ahli siapa tanggungjawab parlimen, dia, siapa exco kerajaan negeri, siapa itu lagi lah dia tak tahu. Mana pejabat SUK, apa fungsi. Sebab tu saya lebih kepada pendidikan. perlaksanaan, pendidikan, silibus, politik di sekolah. Ada silibus. Dan saya Mengenal politik ini, mengenal parti tu apa, parlimen tu apa, DUN tu apa fungsi exco kerajaan negeri, apa fungsi ni. So baru dia boleh interact. Kalau dah ada benda tu, saya tidak ada masalah untuk di 18. Tapi masalahnya sampai sekarang tak ada. Itulah. Buatlah. Itu Menteri Pendidikan minta tolong teliti benda. itu 18. Tapi macam saya kata, balik pada poin saya tadi. Polisi-polisi yang diperkenalkan oleh pemimpin UMNO, macam ni yang bahaya. Sebab dia seolah-olah Half-cook. kita ni, dia half-cook. Dia macam kita ni test water. Sebab akhirnya, Perdana Menteri cakap apa? Perdana Menteri kata, itu bukan prioriti kita. Walaupun dia tak deny, dia kata, bukan dia kata tak nak buat. Dia kata, ini bukan prioriti kerajaan. Bermaksud, mungkin datang benda ni, dah bincang awal lah. Cuma yang test water ni, Timbalan Perdana Menteri. Jadi akhirnya kita ni akan duduk dalam keadaan yang sukar. Itu belum lagi kira pemimpin-pemimpin UMNO yang menyokong tanpa ada pemikiran yang jelas, tanpa bincang elok-elok dalam, saya tak tahulah ada bincang ke tak bincang dalam MKT ni, saya tak faham lah. Tapi kalau saya tanya kawan-kawan saya yang ada dalam MKT, yang ada clear conscience, dia kata tak ada bincang. Ada yang tak setuju pun. Jadi benda-benda macam ni saya rasa kita kena careful. Tapi dia masih lagi pandangan. Masih pandangan. Macam saya Boleh dibincangkan tanpa dan boleh hilang rasa hormat. Saya berharap supaya Datuk Seri Presiden UMNO lebih berhati-hati lah. Lebih berhati-hati. Kita sayang parti, dan supaya ia akan mengurangkan impak kekurangan sokongan pada kita setuju parti. prinsipnya Prinsip setuju. untuk kestabilan politik. Rasionalnya saya setuju. Okay, kalau Kaedah boleh perkasakan Akta Lompat Parti. Betul. Itu lebih Perkasakan anti lompat parti, perkasakan SPRM. SPM. Jadi itu dua topik yang panas. Kita akan kembali kepada topik yang lebih panas selepas ini. Akhir. Relax bro.